Assalamualaikum, salam sejahtera semua kepada penonton-penonton Abaram Entertainment, kepada peminat-peminat filem Melayu klasik, peminat-peminat karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, dan juga saudara-saudari semua, tuan-tuan perempuan. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okay. So, jumpa lagi kita untuk vlog kali ini. Setelah sekian lama jugalah tak berjumpa kan. Almaklumlah COVID sekarang tuan-tuan. Terkejar-kejar masa. Ini baru berkesempatan nak buat. Okey. So, jadi seperti mana yang anda tonton di awal tadi, okey, itu adalah satu potongan daripada sebuah babak yang dipotong daripada sebuah filem yang tak asing lagi untuk kita, peminat-peminat filem Melayu klasik, terutamanya peminat filem karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee lah, iaitu filem Sumpah Orang Minyak. Kau sekarang digelar orang minyak. Jadi tuan-tuan, tak perlu saya kata apa, saya ulas panjang lah cerita ni pasal apa. Saya fikir tuan-tuan semua tahulah cerita ni pasal apa, okey? Sebab saya expect berdasarkan apa yang saya tengok daripada analitik YouTube saya, rata-rata yang menonton vlog untuk filem Melayu klasik, vlog-vlog ni, rata-rata adalah orang-orang lama. Okay, orang yang 30-an ke atas lah. Sebab tak ramai yang minat filem-filem lama ni. Orang tertentu aja. Okay? Kita-kita lah. Kita-kita. Okay? Jadi vlog kali ni, kita nak bicarakan pasal satu babak yang dipotong daripada filem Sumpah Orang Minyak. Saya yakin ramai yang tak tahu dan ramai juga yang tahulah. Yang tahu mesti orang lama-lama mesti tahu. Mesti tahu. Kan? Sebab dulu babak ni ada ditayangkan. Sekarang ni memang tak ada. Sebab saya, sebelum saya buat vlog ni, saya tengok dulu di TV, memang tak ada babak ni. Sebab apa tak ada, kenapa, apa semua tu kita bincang sekejap lagi. Okay? Tetapi apa yang boleh saya katakan, menarik untuk kita bincangkan pada kali ni. Sebab babak ni pun agak best jugalah babak ni. Okay? Babak tak panjang tuan-tuan, babak seminit aja. Tapi pada saya, babak ni bila dipotong, ia merencatkan sedikit cerita. Macam tu, okey. Dan sedikit info lah untuk semua. Babak ini, filem ini, filem Sumpah Orang Minyak ini adalah filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pada tahun 1958. Dan filem ini pernah tercalon dalam Festival Filem Asia Pasifik 1958 di Manila. Dan telah memenangi anugerah sinematografi terbaik. Dapat award lagi tuan-tuan. Tapi sayang ada dipotong babaknya. Aduh. Itu yang menarik lah nak kita bincangkan. Okey? Nak kita bincangkan. Okey? Tapi apa yang lebih menarik untuk vlog kali ni, yang mana kali ni, untuk pengetahuan anda yang setia menonton vlog-vlog filem-filem Melayu klasik saya ni, kali ni saya mendapat tajaan daripada seorang saudara, saya panggil saudara lah, saudara daripada Singapura, yang mana dia menaja t-shirt seniman Nyong Ismail, yang mana untuk diberikan kepada penonton-penonton Abaram Entertainment, terutamanya peminat-peminat filem Melayu klasik lah. So barangnya dah ada tuan-tuan, barang dah ada kat saya. Ini nampak, Nyong Ismail. Cangkul pun cangkul lah. Okey, barang dah ada. Ini warna putih tuan-tuan. Warna putih. Okey, dan satu lagi warna hitam. Ini. Kecap pun kecap lah. Ini. Saya suka pelakon ni, best. Okey. So, kalau anda nak menang t-shirt ni, anda kena tonton sampai habis. Okey. Saya hanya pilih 2 pemenang sahaja. Satu pemenang pilihan saya, satu lagi pemenang pilihan daripada tuan penaja sendirilah. Satu pemenang pilihan daripada orang Malaysia, satu lagi pemenang pilihan orang Singapura. Orang nak bagi sembat tuan-tuan, ambil. Jadi kalau nak tahu macam mana nak menang, kena tonton sampai habislah vlog ni.
Dan kita pun ada benda kita nak bincangkan kan. Seperti biasalah, seperti sebelum ni saya buat vlog, kita cerita pasal babak yang dipotong daripada filem Keluarga 9 kan. Macam itu lah, kita sembang-sembang santai lah. Okay? Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut, tuan-tuan tonton dulu babak yang saya masukkan ini. Babak yang dipotong ini, supaya kita boleh bincang dengan lebih lanjut lepas ni. Okay? So, lipat. Yang kau lakukan, mengapa aku menerima akibat? Ya Tuhanku, inikah keadilan? Inikah keadilan? Mengapa kau ciptakan jasadku seburuk ini? Mengapa kau tuliskan nasibku sehina ini? Mengapa? Itu dia tuan-tuan. Itulah babak yang saya maksudkan. Okey, ada yang dah pernah tengok? Ada yang tak pernah tengok? Itu tak tahulah anda lah. Macam mana kan? Okey, jadi saya yakin kalau orang lama-lama, pakcik-pakcik kan, tuan-tuan, perempuan mesti dah pernah tengok. Dululah kot pernah tengok kan, sebab sekarang di TV memang tak ada babak ni. Saya dah tengok kat TV memang tak ada. Dah tak ada. Okey, daripada yang tak pernah tengok, itulah babak yang saya masukkan. Kalau saya lah secara peribadi, saya daripada kecil tak pernah tengok lah babak ni. Okay, tak pernah tengok. Tapi masa saya kecil-kecil dulu, bila saya tengok filem ni di TV, ayah saya ada cakap yang ada babak dipotong. Ada cerita lah babak apa dipotong kan. Tapi hanya tahu sajalah. Tapi tak pernah tengok. Jadi beberapa bulan yang lepas, saya dapat klip ni. Saya dapat dah lama dah sebenarnya. Tapi baru hari ni berkesempatan nak buat vlog. Kan? Sebab sibuk masa, kita bekerja masa. Hari ni baru cuti. Kan? Kita kerja hari kan. So, saya dah dapat babak ni. Dan apa yang saya tahu, babak ni, mereka yang upload tu, banyak juga saya tengok orang upload. Okay? Yang mana babak ni dia upload, dia ambil daripada tape. VHS tape. Mana kata dia ambil daripada tape, dia convert kepada digital. Kan? Tak kisahlah MP4 ke 3GP ke AVI, tak kisahlah, tapi dia orang convert lah. Mana kata siapa yang ada tape boleh tengok lagi babak ni. Senang cakap, full movie yang sebenar, filem Sumpah Orang Minyak tu boleh ditengok daripada tape. Kalau saya kat kampung dah tak ada lah tape. Player tape tu ada lagi, tapi tape tak ada lah. Tapi kalau VCD, saya tak pastilah sama ada dapat tak full movie yang tanpa potongan tu, saya tak pasti. Saya tak pasti, tapi tape tu memang ada lah. Kalau anda ada lagi tape dan boleh lagi dimainkan, anda cuma cari play satu alat saja, dia boleh convert daripada tape kepada digital. Saya pernah tengok benda tu. Boleh buat tu. Kalau anda ada filem-filem lama kan, boleh buat. Untuk kongsikan kepada penonton kan. Macam kita lah yang minat filem Melayu klasik ni kan. Okay. Jadi untuk pengetahuan anda juga, seperti mana yang saya beritahu tadi, filem ni tercalon dalam Festival Filem Asia Pasifik ke-5. Okay. Dan untuk pengetahuan anda juga, ada satu keratan yang dipotong ni, ada yang bersarikata Jepun. Macam dalam gambar ni. Nampak? Ada sarikata Jepun. Mana kata filem ni filem hebat lah. Filem sampai keluar negara apa, menang award. Tapi sayang dia dipotong. Ada benda yang dipotong. Salah ke dipotong? Dia sebenarnya tak salah pada saya kalau tanya saya. Tapi sebenarnya dari segi karya, seni, filem, cerita tu, bila satu babak dipotong, dia akan merencatkan cerita tu. Kadang tu cerita tu jadi sampai tak sampai. Kan? Tuan-tuan faham maksud saya kan? Tapi saya yakin mereka yang berkenaan tu, yang memotong babak ni, mesti ada sebab dan alasan yang kukuh lah kenapa mereka potong. Okay, saya sebagai penonton pun hormati tindakan mereka itu jika mereka ada sebab, mereka bersebab. Okay? Tetapi
Kalau tuan-tuan tanya saya, kenapa ia dipotong? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Okey? Dan sejak bila ia dipotong, saya pun tak tahu. Cuma saya buat research sikit dekat media sosial. Mereka kata 80-an ada lagi di TV. Mereka katalah, saya tak tahulah. Bukan saya katalah, orang katalah tu. Okey? Dia orang katalah, saya tak tahu. Kan? Tapi apa yang saya tahu di Malaysia ni, kalau bab-bab potong memotong, band, kan? Filem ke lagu ke apa, era 90-an lah. Paling banyak era 90-an. Lagu-lagu dulu pun banyak kena ban. Lagu-lagu pun orang kacau. Kan? Itu lagu Belenggu Irama pun orang kacau. Kan? Faham kan? Okay? Tapi tak kisahlah, tak kisah. Jadi kalau seperti mana yang saya cakap tadi, kalau anda tanya saya kenapa ia dipotong, saya tak tahulah. Tetapi berdasarkan apa yang saya research, saya baca-baca apa semua ni, ada dua sebab. Dua sebab yang menjadi spekulasi. Maksudnya, mungkin sebab ini ia dipotong. Macam itu. Okey, macam tu. Maksudnya macam itu. Mana kata, bila saya baca-baca semua, rata-rata mereka yang sebut tu, mereka yang cakap tu, sebab ini je, dua sebab ni je. So ini kita nak bincangkan. So kita ambil dua pendekatan ini sajalah. Dua sebab ini saja. Mudah untuk kita jadikan satu topik perbincangan. Anda kata dua sebab inilah ia dipotong. Anda setuju ataupun tidak? Itu yang kita saya nak sampaikanlah kepada anda. Okay? Jadi, sebab yang pertama. Lipat. Ya Tuhanku, inikah keadilan? Inikah keadilan? Mengapa kau ciptakan jasadku seburuk ini? Mengapa kau tuliskan nasibku sehina ini? Okey, sebab yang pertama dikatakan adalah kerana dialognya. Mana kata disebabkan dialog itu yang anda tonton tadi tu, itulah penyebab kenapa babak ni dipotong. Mereka katalah, saya tak tahulah, Allah alam lah. Kalau betul, betul lah. Tak betul, tak betul lah. Kalau mereka tipu saya tipu awak lah. Macam tu, okey? Okey, itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah kerana tindakan si bongkok menendang-nendang kubur arwah ayahnya. Ini nampak gambar ni kan, klip ni kan. Ini sebabnya lah. So, dua sebab inilah yang diperkatakan netizen menjadi punca kenapa babak ini dipotong. Tak tahulah betul tak betul, saya tak pasti. Tetapi, tak apa, kita ambil pendekatan ini saja. Kita ambil sebab ini saja. Jadi kalau anda katalah sebab ini ia dipotong, tuan-tuan setuju ke tak setuju? Ini kita nak dengar pendapat anda ni. Ini yang saya nak anda kongsikan ni. Yang mana kalau komen anda komen yang terbaik, yang kreatif, yang profesional, yang memang nampak cantik kan, anda menang 2 t-shirt ni. Saya mencari 2 orang saja. Okey? Mana kata, tapi please lah, tolonglah. Bagi komen tu yang synchronize dengan apa yang kita bincangkan. Kita bincang pasal babak yang dipotong ni. Janganlah melingkau ke benda lain. Macam kalau tengok yang vlog sebelum ni, pasal keluarga 69 tu, babak pernikahan yang dipotong tu, kita cerita pasal babak tu, ada yang komen berapu. Aduh, itu masalah orang macam tu. Itulah yang Mak Minah cakap. Lain yang orang cakap, lain yang kau jawab. Buatlah kerja tu. Orang cakap pelayan, dia cakap nelayan. Orang cakap pelayan, dia cakap nelayan. Saya harap tuan-tuan semua yang menonton ni matanglah. Kita bincang pasal babak yang dipotong ni. Okey? Itu sajalah. Okey? Jadi, sebelum tuan-tuan bagi pendapat, saya bagi pendapat dululah. Sebab saya buka cerita ni, so saya pun bagi pendapat lah. Okey. Jadi, kalau tanya kepada saya, adakah saya bersetuju babak ini dipotong? Saya ada 2 pendapat. Setuju pun ada, tak setuju pun ada. Macam tu. Dia bukan lalang tau. Mana kata saya melihat daripada berbeza konteks. Daripada 2 sudut. Kita kena profesional dalam bidang ni. Kita tak boleh tengok daripada sudut yang kita suka je. Kita tengok ada sudut lain juga. Okey, saya ambil yang pertama. Yang pertama, kenapa saya tak bersetuju? Okey, baik. Ini pendapat saya lah. Kalau tengok dari konteks karya, seni, saya tak bersetuju babak ni dipotong. Memang 100% saya tak setuju. Anda kata disebabkan dialog itu, ia dipotong. Saya rasa macam memang tak boleh belah lah. Memang tak kena lah. Sebab apa? Seperti mana yang kita tahu. Okay?
cerita ni, untuk watak si bongkok ni, wataknya dia seorang yang baik. Dia tak kacau orang pun. Orang yang kacau dia. Dan perwatakan dia, dia cacat, dia pun bongkok kan. So, bila dia persoalkan sebegitu kepada Tuhan, pada saya, itu adalah hak dia. Dia berhak untuk persoalkan kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, kenapa aku dilahirkan begini? Kenapa takdir aku begini? Dia cakap kan, kenapakah aku dilahirkan begini? Kenapakah takdir aku begini? Dia cakap macam tu kan. Pada saya, itu hak dia untuk dia bertanya. Tetapi, ada tapinya. Caranya tak kena lah, brother. Cara tak kena lah. Takkan cakap dengan Tuhan macam tu. Betul tak? Tetapi kalau kita tengok dari konteks situasi dia pada ketika itu, tak pelik kenapa dia bercakap begitu dengan Tuhan. Sebab apa? Sebelum dia bercakap begitu kepada Tuhan, dia dihalau daripada kampung. So babak ni tuan-tuan, babak ni adalah babak selepas dia dihalau daripada kampung. Majlis tari menari tu kan. Lepas tu yang itulah si Saleh Kamel, si Buyung. Bapaknya yang bersalah. Coba ingat, siapakah yang mencemarkan kampung Tualang Tiga? Bapaknya. Siapakah yang menimbulkan perselisihan dengan desa Purba? Bapaknya. Dan siapakah membunuh abangnya penghulu kampung Tualang Tiga? Bapaknya. Dan disebabkan bapaknya lah, penghulu sendiri hampir tercedera. Dia cakap macam tu kan. Kalau anda yang tengok, anda mesti ingat. Mana kata dia dihalau daripada kampung tu, lepas tu barulah babak ni. Babak yang anda tengok tadi. Dia tak pernah kacau orang. Walaupun dia sering dihina, dicaci, diherdik, dibuli, dipukul oleh orang kampung, dia tak pernah pun marah. Tapi apabila dia dihalau daripada kampung, barulah dia mula persoalkan kepada Tuhan. Dan dia pula dihalau kerana kesalahan bapaknya. Siapa yang bersalah? Bapaknya. So maksudnya sini, berdasarkan situasi itu, saya rasa tindakan dia tak pelik. Tindakan dia kena synchronize dengan situasi yang berlaku. Saya rasa kalau kita di tempat dia sekalipun, kita akan wujud persoalan yang sama. Tuan-tuan, mudah dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada anak yang cacat lah, contohlah. Tuan-tuan bawa di luar, di tempat awam. Orang tengok anak tuan-tuan macam tengok pelik. Tuan-tuan rasa takkan tak ada timbul rasa dalam anak tuan-tuan, takkan tak ada timbul rasa macam, ya Allah, bodoh sangat aku ni. Kenapa Tuhan jadikan aku begini? Kenapa orang lain cantik, aku tak cantik? Mesti akan ada persoalan macam tu, betul tak? Padahal orang tengok je. Orang tak kata apa. Itu pun akan wujud persoalan, kenapa aku dilahirkan begini. Ini kan pula si bongkok ini dihina, dimaki, dipukul, dihalau pula. Takkan tak wujud persoalan. Ia adalah melibatkan dispresi. Inilah kata tekanan. Orang zaman COVID sekarang ni pun orang tekanan sampai ada yang tuju bangunan. Betul tak? So dalam situasi ni, kalau pada saya lah, babak ini bila dia buat sebegitu, tindakan dia mempersoalkan itu, bagi saya tidak ada yang pelik pun, tidak ada yang sensitif pun. Tapi macam saya cakap, caranya salah lah. Tak kena lah cakap dengan Tuhan macam itu. Tetapi berdasarkan situasi, saya rasa siapa yang berada di tempat dia pun akan buat benda yang sama apa. Betul tak? So itu dari segi dialog. Yang kedua, tindakan dia menendang-nendang kubur arwahnya. Simple je. Kawan dah marah, kena perambat daripada kampung. Pasal bukan salah dia, salah bapak dia. Dia cari bapak dia lah. Bapak dia dah mati dalam kubur. Dia tendang daripada atas. Kalau dia korek pun apa masalah. Tapi tindakan itu tak wajar lah, tak bagus lah. Tapi berdasarkan situasi yang berlaku ke atas diri si bongkok itu, tindakan dan persoalan yang dia buat itu memang kenalah. Betul lah tu. Tapi macam orang akan cakap, niat tak menghalalkan cara. Betul lah. Tetapi pada saya tidak ada isu babak ini perlu dipotong. Ini pandangan saya sajalah. Yang mana kalau kata saya tak bersetuju babak ini dipotong, dan saya melihat dari konteks karya dan juga seni. So itu yang saya tak setuju. Macam mana pula kalau kata saya bersetuju?
Saya pun setuju juga kalau kata babak ni dipotong. Atas satu sebab sahaja. Sebab apa? Sebabnya adalah dari segi penerimaan penonton di Malaysia. Itu sahaja. Simple je. Sama ada penonton dulu, sekarang ataupun masa hadapan, saya rasa sama saja. Mereka tidak boleh menerima babak-babak sebegini. Sebab orang kita ni dia sensitif. Sangat sensitif. Saya pun tak pasti. Baru-baru ni tuan-tuan. Ni saya ingat ni saya cerita lah. Saya ada tengok satu filem Perambil lah. Filem Labu-Labi. Di TV. Tak mau mention TV mana. Kalau anda perhatikan filem Labu-Labi, dia banyak menggunakan dialog, maksud saya word, perkataan yang kasar. Setan, bodoh. Kan? Filem Labu-Labi banyak menggunakan kata-kata, bukan kata-kata kesat, bagi saya kata-kata yang kasar lah. Haji Bakil kan, dia akan cakap, bodoh. Kan? Setan. Kan? Kalau anda perhatikan, saya tengok di TV, baru-baru ni, masih lagi baru. Setiap kali bila ada babak yang sebut tu, dia orang akan potong. Tuan-tuan fikir, dalam filem Labu-Labi berapa banyak Haji Bakir cakap setan bodoh tu. Kan? Kita melihat dari konteks hiburan. Tak ada apa pun sebenarnya. Tetapi dia dipotong. Apa banyak. Tiba-tiba bila dia nak sebut dia setan kan, bodoh kan, tu dia potong. Masuk tu gambar jam tu. Teng teng. Yang kata filem Perambil dia faham lah saya cakap apa. Kan? Cuba tengok Labu-Labi di TV. Semua dipotong. Dia nak cakap bodoh dia potong. So tuan-tuan fikir macam mana. Saya pun tak tahulah macam mana dia orang punya garis panduan. Kan? Sensitif sangat. Kononnya lah. Kata-kata kesat ni tidak boleh ditayangkan secara umum di TV. Kan? Tak elok. Tapi budak-budak pun cakap sama juga. Kan? Bodoh, maaf cakap lah, babi pun cakap macam tu je. Kan? Macam, maaf katalah, kalau contoh kita tengok di TV, adegan seks tidak boleh ditayangkan. Okey, betul. Pada saya betul lah tindakan tu. Tetapi, hari ni, dunia makin maju. Dunia di hujung jari. Media sosial. Orang nak cari benda, segala benda pakai phone je. Ni. Benda Allah ni. Benda Allah ni. Kan? Anda tapis di TV, tapi di sini anda tak tapis. Sama saja. Pengaruh tetap sama. Maaf kata, kalau kata di TV tidak boleh ditayangkan adegan-adegan panas, tapi orang boleh search daripada sini. Daripada sini. Kan? Budak-budak pun boleh search macam-macam. Okey. Kan? Jadi sebenarnya kalau you nak tapis benda yang betul-betul tapis, you kan tapis media sosial, internet lah. Itu yang betul-betul nak tapis. Bukan di TV. Kalau tengok filem KL Gangster pun kan, bila Zizan cakap sialah, sialah pui, kena potong. Word pendek je kot. Saya pun tak faham dia orang punya garis panduan macam mana. Kan? That's why saya tak mau terlibat sangat dengan dia orang ni. Kita buat di media sosial lebih open. Tak ada siapa nak kacau kan. Cakap bodoh pun jadi masalah. Aku tak faham betul ya. Kan? Jadi itulah sedikit pandangan saya lah berkenaan dengan babak daripada filem Super Horror Minyak ni. Kan? Yang mana saya pun macam saya cakap, saya tak tahu kenapa ia dipotong. Mungkin anda yang tahu boleh kongsikan. Okay? Anda boleh kongsikan. Okay? Dan ingat, jangan lupa untuk turunkan komen-komen anda. Okay? So pada anda yang bagi komen yang terbaik, yang kreatif, okay? So, saya hadiahkan t-shirt ni kepada anda. Jadi, kepada siapa-siapa yang tahu Minah Kedo yang itu dulu, saya hadiah RM100. Okey. So, tuan-tuan, terima kasih kepada anda yang menonton. Okey. So, jangan lupa untuk komen pendapat anda. Okey. Anda setuju ke tak setuju? Terpulang. Saya nak baca. Dan jangan lupa share kepada kawan-kawan. Okey. Dan jumpa lagi untuk vlog akan datang. Okay, yang mana vlog selepas ni sama juga ada satu babak yang dipotong dari filem Madu 3. Ini best. Mesti anda tak pernah tengok babak yang dipotong ni. So tunggu untuk vlog akan datang. Babak yang dipotong daripada filem Madu 3. Okay? So guys, terima kasih kepada semua yang menonton, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari semua. Terima kasih kepada penaja Sharif Wear. Kalau anda nak beli sendiri baju ni melalui direct daripada penaja,
anda pergi ke IG, type Sharif Wear, so dia ada jual. Okay, boleh terus dengan dia. You sebut je nama Abang Ram, dia tahulah. Dapat diskaun sikit kot. Dapat diskaun sikit kot. Okey, terima kasih kepada anda. So, jumpa lagi di vlog akan datang. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera lipat. Kampung Iseng mati lem.